billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin rabbil alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat-sahabat penonton setia. Rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia tak lain dan tak bukan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan peluang untuk kita terus bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tidak lain tidak bukan tanggungjawab kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama kita terus menambah dan juga melipat kali gandakan ibadah kita agar ini menjadi saksi yang terbaik suatu mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul akhirah ataupun di hari akhirat kelak insya-Allah. Bertemu lagi kita di pagi Jumaat Sayyidul Ayyam ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan lagi, lipat kali gandakan lagi amal kebaikan kita, banyakkan lagi, top up lagi selawat kita. Mudah-mudahan ini semua menjadi satu ganjaran untuk kita semua insya-Allah. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, kita bertemu di dalam edisi 6 Oktober 2023 bersamaan 20 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Mudah-mudahan dengan semangat dan juga masih lagi kita berada di dalam suasana sambutan Maulidur Rasul ini, kita terus tambahkan lagi, lipat kali gandakan lagi rasa cinta dan juga rasa sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat, kita rasa sayang, kita rasa cinta ini insya-Allah akan berbalik juga kepada kita di saat mana kita bertemu dengan baginda kelak di hari akhirat insya-Allah. Jadi saudara sekalian, seperti biasa rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Alhamdulillah kita baru saja selesai menunaikan solat subuh, mungkin secara berjemaah ataupun secara individu, dan insya-Allah sebentar saja lagi kita akan memasuki satu tempoh masa yang pendek di mana terdapat ganjaran dan juga fadilat yang cukup besar, iaitu waktu duha. Dan ini kita akan bincangkan di sebalik topik yang kita bawakan pada hari ini, duha yang dipinggirkan. Apa yang kita nak jawab, apa yang kita nak ulaskan berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, dan insya-Allah setiap soalan-soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat sekalian akan dijawab oleh ahli panel kita yang cukup tersohor dan juga suka berseluruh dengan kita bersama, iaitu siapa lagi, tidak lain tidak bukan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tak cak ayam begini Ustaz. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, seperti biasa rancangan pada pagi ini dengan topik perbincangan kita pada pagi ini, duha yang dipinggirkan, boleh untuk sama-sama juga kita saksikan menerusi high definition di www.tonton.com.my. InsyaAllah sebagai permulaannya kita nak mendengar apakah di antara mukadimah mutiara kata daripada yang berbagai Al-Fadhil Ustaz kita berkaitan dengan topik yang kita bawakan pada pagi ini, duha yang dipinggirkan. Tafadhal masykur Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang saya hormati kanda saya Al-Fadhil Dai Luqman, tak lupakan semua rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, yang Allah belum memberikan kebaikan kepada kita semua. Alhamdulillah berkat waktu yang akan timbul seketika nanti adalah waktu duha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menafikan kita di antara salah seorang daripada hamba-Nya yang layak menerima kebaikan dan fadilat duha. Kerana di antara amalan yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggalkan ketika hayat baginda adalah di antara solat duha. Walaupun ada riwayat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada waktu-waktu tertentu, yang ini disebut di antaranya ketika peperangan dan ketika beberapa ketika Nabi bermusafir, Nabi tinggalkan. Sebab apa? Sebab takut sekali lagi orang ingat tu wajib. Adapun dalam kehidupan harian yang biasa, Nabi akan meletakkan itu sebagai prioriti ataupun keutamaan.
Malah ada ulama yang mana mereka ini kalaulah tak sempat dibuat ketika waktu duha, maka akan dibawa dikhadarkan solat duha ini pada waktu yang lain. Nah, abang kata penting dan besarnya. Ni kita akan bahaskan secara panjang berkaitan duha ni nak buat lagu mana, kan? Kenapa? Apa kepentingannya? Apa hadis-hadis yang bersabit dengannya? Berapa rakaat, kan? Ada yang kata nak balas 2 saja ke, 4 saja ke, nak bubuh sampai 8 ke. Maka kita akan tengok, mudah-mudahan memberikan sedikit panduan pada pagi ni. Dan kita nak mengajaklah ramai-ramai yang sedang menonton ni jangan duk ngangor saja. Kita tekanlah butang share untuk bagi kebaikan. Kadang-kadang yang mungkin orang yang baru bangun, baru duk kelewat tangan, duk gatal-gatal, duk scroll ni dengan sebab perkongsian tuan-puan memberikan satu kebaikan untuk dia stay untuk program kita dan mendapat manfaat ilmu yang sama insya-Allah walaupun secara berjauhan. Mudah-mudahan insya-Allah. Apatah lagi sekiranya bila mana kita melihat kan ataupun yang saudara kita itu melihat apa yang kita kongsikan ini, tergerak dia juga untuk melaksanakan solat sunat duha. Masya-Allah, bertambah-tambah kita punya pahala kita, apatah lagi pada pagi Jumaat ini insya-Allah. Jadi saudara sekalian, kita nak teruskan Ustaz dengan raikan soalan pertama daripada sahabat Facebook kita, daripada Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan dai serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah tata tertib sebelum melakukan solat sunat duha? Adakah perlu melakukan solat sunat taubat terlebih dahulu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Nur Dahlia untuk soalan pembukaan yang sangat baik berkaitan tata tertib ataupun cara kita nak buat solat duha ni. Yang pertama kita kena faham solat duha ni lah solat sunat yang dilakukan atau dilaksanakan pada waktu pagi setelah mana matahari terbit. Ni matahari tak terbit lagi ni, kalau ikut keadaan ni masih duduk atas horat. Siapa yang belum subuh ni dia boleh kategori subuh gajah dah. Tapi kalau tak mayang juga sampai pukul 8.30 tu dia panggil subuh khinzir tu. Semakin terlewat lah. Maka kalau anak-anak kita yang belum bangun boleh gerak-gerak, kan, usahakan agar mereka bangun. Nabi sebut ma bainar rijal kufur as-salah. Apa yang membezakan kita dengan golongan kufur ataupun kapiak lah, kasar sikit ni, beza kita dengan orang bukan Islam ni satu ya, semayang. Jadi pastikan ahli keluarga kita solat. Dan daripada terbit matahari tu sampailah sebelumnya masuk waktu zuhur. Maksudnya kalau kita ni kerja, keadaan kalau kita bekerja dengan orang nak keluar sedia-sedia sangat, nampak lolak sangat, maka kita ambil lah sembahyang duha tu dilewatkan sebelum waktu zuhur. Zuhur masuk satu suku, kita rehat pukul 1:05 minit tu pupilah, sempat lagi, walaupun di hujung waktu tu adalah bukan waktu yang baik, tapi itulah lebih baik daripada tak buat langsung. Dan apa tata tertib dia nak buat solat duha ni? Simple, tak adalah susah-susah sangat. Dia sangat mudah. Yang pertama boleh dibuat dengan 2 rakaat. Nabi pernah buat 2 rakaat, Nabi pernah buat 8 rakaat. Dari riwayat menyebut Nabi pernah buat dua-dua keadaan. Menunjukkan kata apa? Is up to you nak pilih 2 ataupun 8. Disebut dari riwayat Nabi pernah buat 8, tetapi setiap daripada 2 rakaat Nabi akan memberikan salam dan bangun kepada rakaat yang baru. Maksudnya macam sembahyang tarawih lah. 2 bagi salam, 2 bagi salam, 2 bagi salam, 2 bagi salam, 4 kali salam, maka sempurna 8 rakaat. Tapi boleh tak Ustaz, dia kata kami nak buat 2 saja, pun tak ada masalah. Yang tak boleh buat setengah. Itu tak boleh. Baik, apa tata tertib dia? Yang pertama, sama niat. Sahaja aku sembahyang solat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Simple je. Tak payah nak meraih panjang-panjang sangat. Ambil niat yang simple. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ni sebab dia termasuk dalam rukun qauli. Ramai orang salah faham takbiratul ihram ni dia buat senyap saja. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalau ikutkan tidak sah solat sebab ia termasuk dalam rukun qauli yang perlu kita zahirkan. Lepas itu baca surah Fatihah. Lepas surah Fatihah, rakaat pertama, rakaat kedua, bacalah mana-mana surah pilihan yang kita boleh baca. Tapi surah yang simbolik dengan surah yang bersabit dengan duha ini di antaranya wasyamsi wadduhaha dan juga surah ad-duha sendiri. Wadduha wallaili iza saja ila akhir ayat. Ataupun nak baca surah lain pun tak ada masalah. Lalu Ustaz saya nak baca yang pendek aja. Qul huwallah bagi 2 pun tak ada masalah. Tetap sah. Tak jadi perbahasan dan tak ada keburukan pun kalau kita buat. Orang nak petikai tak ada. Jangan duk gatal baca kuat-kuat. Solat duha ni sunat untuk kita khafi ataupun selukan, bukan jaharkan dari segi bacaan. Kemudian rukuk sujud macam biasa dan juga tahiyat akhir.
tak ada tahiyat awal. Dengan nak buat 3 buat 2 rakaat, jadi nak buat tahiyat awal pula dah. Maka simple, dan ingat tidak ada kewajipan pun untuk dalam orang yang nak buat mengerjakan solat duha, wajib untuk dia utamakan solat taubat, kerana ia adalah 2 waktu yang berbeza. Solat taubat boleh dilakukan pada mana-mana waktu. Pada mana-mana waktu. Itu solat boleh buat. Adapun solat duha, dia termaktub di antara waktu-waktu duha. Yang tu saja. Adakah kalau dia tak buat solat taubat tak terima duha? Tak ada. Kerana kedua-dua solat ini termaktub di antara solat sunat-sunat muakkad yang sangat dituntut. Dari segi martabat dia sama. Jadi nak buat yang mana satu pun boleh, cuma ukur baju di badan sendirilah. Kalau kita dah banyak dosa, saya ni banyak dosa, mari kita buat solat sunat taubat. Bangun lagi 2 rakaat, buat sunat-sunat duha. Jadi dalam bab ni saya rasa masing-masing lah kena menimbal balas dari segi ukuran kita di mana. Buatlah yang mana satu pun tak apa. Jangan duk gaduh. Ni duk gaduh pumpang-pumpang, terangkat meja-meja ditepuk, lelas mayang duha tak buat, taubat pun tak buat, duk bahas saja. Itu yang kita tak mahu. Mudah Allah berikan manfaat. Allah Akbar. Jadi tidak ada masalah nak laksanakan sama ada solat taubat terlebih dahulu ataupun terus kepada solat duha pun tidak ada masalah, kerana keduanya termasuk di dalam solat sunat muakkad. Jadi jom sama-sama, yang penting kita buat, jangan kita tinggalkan walaupun sekali, insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya, Ustaz, daripada Kak Juzabidi. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah solat sunat duha dilakukan secara berjemaah? Dan soalan keduanya, setiap ibu bapa perlu mendidik anak mereka yang berusia 7 tahun untuk menunaikan solat 5 waktu. Bolehkah dalam masa yang sama mereka mengajar anak-anak tentang kelebihan solat sunat duha? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dua soalan yang menarik, dan soalan kedua tu berkaitan dengan kita nak didik anak. Bila tu masa terbaik kita nak didik anak solat duha? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Kak Juzabidi berkaitan soalan tentang solat duha lah juga. Soalan pertama berkaitan bolehkah solat sunat duha ini dilakukan secara berjemaah. Baik, dari segi kebiasaan disebut dalam riwayat pun baginda Nabi SAW buat secara lone ranger seorang-seorang lah. Tapi boleh ke tak untuk dibuatkan secara berjemaah untuk pendidikan? Tidak masalah. Contohnya macam dekat sekolah. Kalau kat sekolah kalau nak buat seorang-seorang pelik lah. Maka dididik di sekolah itu dibuat secara berjemaah, tidak menjadi apa-apa bentuk halangan sekalipun. Maksudnya boleh dibuat lah, khususnya kalau untuk budak-budak sekolah ataupun kita lah dah mai kuliah duha contohnya, dah duduk ramai-ramai, ambil lah pahala berjemaah, tak ada masalah kan. Jadi tidak menjadi halangan dan tidak menjadi apa-apa masalah sekalipun. Soalan yang kedua tadi berkaitan boleh nak didik anak umur 7 tahun untuk mereka ini belajar tentang solat duha. Jawapan juga tak ada masalah. Dalam disebut riwayat hadis, baginda Nabi SAW menyuruh kita mendidik anak agar menyuruh mereka untuk solat pada umur 7 tahun. Agar kita dah pernah berbincang berkaitan bagaimana pendidikan anak-anak ini dalam konteks Islam. Dalam di antara umur 7 hingga 10 tahun itu adalah fasa crucial dalam ilmu parenting. Mak ayah ini untuk kita mendidik mereka mendisiplinkan diri. Yang ini penting. Maksudnya apa? Antara 7 dengan 10 tahun tu kena habakkan dia what right and what wrong. Kena habak. Contoh kalau kita pergi rumah orang, dia ambil barang di rumah orang, nak raya-raya nak balik. Kena habak benda itu salah. Jangan kita ikut dan angguk semua. Walaupun tuan rumah kata tak apalah, budak-budak biarlah dia ambil. No. Salah tetap salah. Habaq kata tak boleh. Biar anak nangis sekarang, jangan kita nangis kemudian. Itu kena hati-hati. Jadi sama dalam bab salat, kalau daripada umur 7 sampai 10 tahun ni, kalau kita tak boleh mendisiplinkan dia, apa benda yang betul, apa benda yang salah, maka dia akan pada ketika umur 10 tahun, kewajipan untuk dia salat itu dia akan jadi susah. Maka sebab tu ketika mana kita nak didik anak tentang solat duha ini, kita sangat mengalu-alukan agar perbuatan itu diajar agar mereka ini boleh mendisiplinkan diri. Solat ni nak ajar tentang disiplin. Disiplin bangun pada waktu subuh, disiplin untuk take a rest pada waktu zuhur, disiplin untuk solat pada waktu asar, disiplin ketika waktu maghrib, waktu peak hour, disiplin sebelum tidur itu disolat dengan solat isyak. Maka itu adalah proses yang diajarkan dalam Islam agar kita ada waktu dipanggil me time kita dengan Allah.
Kalau kita tak solat pun Allah tak rugi apa-apa. Yang rugi adalah kita secara mutlak. Maka di sini saya rasa satu pendidikan yang baik kalau mak ayah boleh menekankan kepada anak-anak, bukan menjadi kewajipan, tetapi didik mereka ni waktu yang kalau kita buat dapat sembahyang sunat. Jangan menafikan yang fardu. Yang fardu menjadi keutamaan. Kewajipan yang wajib, buatlah banyak mana yang sunat tidak akan boleh menggantikan yang wajib. Buat 8 rakaat duha tapi tak main yang subuh. Yang subuh tu lebih baik. Semoga Allah memberikan manfaat. InsyaAllah. Marah anak sekiranya meninggalkan yang fardu, tapi kalau anak tertinggalkan yang sunat tu, maka kita maafkanlah mereka. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, mari kita akan buatkan berkaitan dengan duha yang dipinggirkan, dan sebelum itu kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Channel Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru kembali sebentar saja lagi, insyaAllah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Sama-sama kita buatkan topik berkaitan dengan duha yang dipinggirkan. Ayuh sama-sama kita mengambil ilmu manfaat, kita ambil di antara ataupun pengetahuan kita tentang di antara fadilat dan juga kenapa dituntut untuk kita melaksanakan solat sunat duha ini. InsyaAllah pada pagi ini, Presiden Menentu sekalian, yang ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800 881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita dah berbual panjang berkaitan dengan duha Ustaz. Nak tanya Ustaz berkaitan dengan bilakah sebenarnya masa yang tepat untuk kita nak menunaikan solat sunat duha ni Ustaz? Untuk mulakan solat sunat duha ni Ustaz. Silakan. Baik, di antara disebutkan dalam para ulama membahaskan yang kita ambil kita waktu syuruk lah. Kita nak ni macam pagi ni adakah boleh balas terus ni dah wudu tu ada dia kata ustaz ni rehat kalau rehat tanyalah ustaz ni kalau nak bubuh terus 2 rakaat ke macam mana. Maka para ulama menggariskan kena faham apa beza waktu imsak dan waktu syuruk. Itu dulu. Waktu imsak ni adalah waktu imsak tu apa, menahan diri. Menahan diri pada orang yang berpuasa, yakni sebelum azannya subuh tadi. Tadilah waktu imsak yang telah berlaku. Biasanya berlaku di antara 10 ke 5 minit sebelumnya waktu azan subuh. So elok waktunya afdal dah berhenti makan lah. Tidak kita waktu tu lah nak kena duk lambung, cucuk kodok, nak bubuh. Kalau lagi tak azan dia sumbat situlah. Dekat itulah waktu imsak yang afdal kita. Tidak menjadi haram, tetapi afdal untuk kita mula berhentikan makan. Waktu syuruk pula, waktu di antara habisnya waktu subuh dan sebelum naiknya matahari. Untuk nak menghadirkan waktu duha tadi. Berapa tempohnya? Anggaran sekitar 15 hingga 20 minit. Itu disebut dari riwayat. Orang ulama membahaskan di antara waktunya antara 15 hingga 20 minit. Untuk apa? Untuk matahari terbit sepenuhnya dan memastikan matahari telah naik sedikit lebih tinggi daripada arah langit tadi. Dia bukan duduk pada paras Allahumma samad yang duduk kat belah bawah lagi lah. Maka itu di antara penandaan waktu syuruk. Walaupun tidak dispesifikkan 27 minit ke 26 minit ke, adapun kita mengambil di antara ruangan 15 hingga 20 minit ini adalah perbahasan ulama yang panjang ataupun yang banyak dari segi khaulnya adalah pada yang kuatnya adalah pada 15 hingga 20 minit. Maka kalau katalah subuh habis pukul 7 5 minit contoh, maka 7.30 tu cun lah. Nak lagi comel lagi panjang sikit pun tak apa. Maksudnya ambil pukul 8 terus. Ambil dalam tempoh sejam agar kita keluar daripada was-was itu lebih baik. Sebab takut kita ni di Malaysia ni kita ada kawasan-kawasan yang contohnya di belah ada kawasan yang mataharinya terbit awal. Contohnya di belah Sabah, Sarawak itu lebih awal. Ada belah pantai timur lebih awal Ustaz. Sebab dia ketimuran itu lebih dekat dengan arah matahari terbit balik timur. Oleh kita yang belah pantai barat ni dia lambat sikit. Munasabah lah lambat, kalau awal tanda kiamat. Maka tahan saat diri dalam cerita 15 hingga 20 minit. Yang afdal adalah 40 ke sejam itu adalah lebih baik lah, agar kita keluar daripada was-was dan khilaf itulah lebih baik. InsyaAllah. Okey, 15 minit hingga ke 20 minit selepas mana dah masuk tu syuruk tu, kira daripada masa tersebut untuk kita menunaikan solat sunat duha. Mudah-mudahan jelas untuk kita bersama, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita beralih ke soalan berikutnya Ustaz daripada Mak Itun. Assalamualaikum Ustaz YY dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Duha yang dipinggirkan
bagaimana solat duha semata-mata minta untuk murah rezeki. Kalau sempit rezeki baru nak solat duha. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih Ustaz YY. Silakan Ustaz YY. Baik, terima kasih kepada Mak Itun kita untuk soalan yang sangat baik berkaitan solat duha ni semata-mata nak minta murah rezeki. Kalau sempit rezeki, pakai dia tak mau buat adalah. Ni hati-hati. Baik, tuan-tuan, dalam beramal ni tuan-tuan, kita harus yang pertama ikhlas dalam melaksanakan apa jua amalan. Tidak kita berkehendak ataupun ada conflict of interest daripada apa yang kita buat. Kerana dalam kehidupan kita ni, kita bukan nak semata-mata pahala, yang lebih utama nak redha Allah. Jangan hanya disebabkan nak kepada pahala kita menafikan redha Allah tadi adalah yang lebih utama. Dalam bab apa-apa amalan yang kita buat ni tuan-tuan, yang ni saya pesan untuk diri saya juga, jangan sampai kita berjabat dengan amal. Apa makna berjabat dengan amal? Kita melakukan satu-satu amalan itu dengan meletakkan benda itulah yang menjadi asbab kepada apa kesan dalam kehidupan, consequences dia panggil, apa kesan dan outcome yang akan berlaku. Sedangkan dalam setiap benda yang kita ikhtiar ni, itu hanyalah wasilah ataupun perantara sahaja, yang memberikan kesan adalah mutlak milik Allah. Tentu kena faham, ni adalah ilmu tauhid yang kita asas kita belajar dah tu dulu. Tapi ramai orang yang hari ni dia mula berjabat dengan amal. Ni teguran jugalah untuk ramai sebahagian usahawan-usahawan, orang-orang yang berniaga, kan? Mereka terlalu taksub dalam solat duha ini, sehingga kan dia kata apa, tengok saya murah rezeki sebab solat duha. Ni hati-hati. Inilah berjabat dengan amal dah. Pada dia bukan Allah yang bagi rezeki. Solat duha tadi. Sehingga kan diganda-gandakan dalam bab sedekah pun sama. Dia gunakan formula yang sama. Kan? Ada saya tengok hari tu dia kata apa? Saya setiap hari saya dah buat start target, kalau saya nak untung 2,000, saya akan sedekah 200. Kalau saya nak set untung saya 100, saya akan sedekah RM10. Dia buat gandaan sebegitu. Maka hati-hati ni. Jangan kita sedekah, dia betul kata tadi. Kita kenyang ni sebab makan ke sebab Allah mengenyangkan? Allah memberikan kekenyangan. Kalau tak, mana mungkin berlaku dalil dalam surah Kafir 25. Surah yang ke-17. Allah cerita tentang bagaimana mereka ditidurkan selama mana? Dalam riwayat sebut apa? 309 tahun. Kan, pemuda Ashabul Kahfi itu ditidurkan selama 309 tahun. Ustaz, dia makan Ustaz? Ada masuk waya-waya ke hospital, bawa masuk susu formula. Kalau orang koma kan bawa masuk susu, saya tengok kan. Bawa masuk tebuk kot mata celerak ni untuk nak bagi juga makanan, untuk masuk makanan tu akan badan dapat protein, badan dapat keperluan tubuh lah, at least dia boleh survive. Dia tak menyehatkan. Kalau kita tengok orang yang koma ni, dia bangun tu akan nampak lah kurang-kurang tempat tertentu. Tapi formula susu tu hanya nak memberikan dia boleh survive. Baik, saya nak tanya, dalam cerita Ashabul Kahfi ada tak waya mana-mana doktor mai cucuk? Tak ada. Allah tidurkan mereka. Maka siapa yang mengenyangkan mereka dalam tempoh 309 tahun itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu kita makan Panadol bukan Panadol yang menyembuhkan. Bukan sebab doktor yang menyembuhkan. Dia kata, "Oi, bagus doktor tu, hang jumpa dia confirm sembuh." Hati-hati. Maka berjabat dengan amal yang duduk di antara garis-garis di antara yakin dengan taksub tadi. Garis dia tengah-tengah, ni yang payah kita nak beza. Maka sebab tu berhati-hati. Macam soalan daripada Mak Itun tadi bagus, dia semayang duha ni mata-mata nak minta murah rezeki tu bagus dah. Itu sebenarnya wasilah. Tapi jangan disebabkan bila tak dapat dia berhenti dari buat satu-satu amalan. Yang ni cukup bahaya. Saya tengok jadi satu pembudayaan. Dia nak sesuatu, maka dia buat ni dengan sebab nak benda tu. Bukan redha Allah dah letak. Dia kata alhamdulillah hari ni dapat untung yang saya nak. Keuntungan yang sebenar bukan di dunia yang kamu dapat, tetapi akhirat, daripada asbab mujahadah kamu melakukan pada setiap perbuatan yang dilaksanakan, sama ada wajib ataupun sunat. Maka berjabat dengan amal ini adalah perangkap ataupun jarum-jarum halus yang mana iblis laknatullah ini akan berusaha buat kepada orang-orang yang istiqamah dalam buat amalan ini. Tak berkecuali lah kalau ustaz-ustaz pun boleh je, siapa-siapa pun kena, tak kira ustaz ke, ulama ke, tok guru ke, pemimpin ke, rakyat ke, hang belah sini ke, hang belah ni, tak kira, siapa-siapa pun boleh kena. Maka di sini saya berpesan dari saya, letakkan seperti kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, elemen yang perlu ada dalam setiap amalan yang kita buat adalah ikhlas. Letakkan ikhlas, maka kita akan menafikan segala bentuk benda yang memberikan kesan itu bukan pada perbuatan, tetapi mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala.
Allahu Akbar. Jadi berjabat dengan amal tu kita perlu berhati-hati tu. Sebab kadang-kadang ni kadang orang pergi umrah tu sebab nak dapatkan sesuatu je. Lepas bila benda tak dapat tu, dia mula menyalahkan Allah SWT. Itu yang kita paling takut dan juga kita khawatiri. Jadi mudah-mudahan kita terus berhati-hati dengan niat kita, ikhlaskan diri kita seperti mana juga kata Ustaz tadi, mengambil memetik daripada kata-kata Imam Ghazali, nak cari ikhlas itu adalah yang lebih utama. Yang datangkan segala-galanya itu daripada Allah SWT kelak, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita beralih ke soalan berikutnya Ustaz. Daripada Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang selalu menunaikan solat duha, namun kehidupan dan rezeki tetap sama. Lama kelamaan semakin timbul rasa tidak yakin dan mula mengabaikan solat duha. Apa nasihat Ustaz kepada mereka yang mengalami perasaan begini? Bagi mereka yang masih berhutang solat qada, bolehkah dia melakukan solat duha? Hashtag biar tahu, jangan keliru. Terima kasih Ustaz Naim, sama-sama. Dua soalan yang cukup menarik Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Abang Faizal Ahmad kita. Selalu Abang Faizal ni soalan-soalan yang rare ni datang dengan pada Abang Faizal lah. Bagus, alhamdulillah. Orang yang sangat istiqamah, saya doakan Allah memberikan kebaikan dengan sebab pertanyaan itu, pencerahannya kepada yang menjawab dan yang mendengar, insya-Allah. Yang pertama, soalan berkaitan adakah solat dah sembahyang duha dah tapi rezeki sama je, dia kata macam mana kan untuk dia main perasaan yang kadang-kadang dia main tak apa nak berhenti lah kan, buat pun sama ya, duk susah tak ada senang-senang, tak kaya juga, tak jadi anak papa megah holding ke nah mengah holdingnya, dia kata ni. Baik, yang pertama yang disebutkan rezeki ni Ustaz, dia adalah subjektif. Bila sebut subjektif ni tuan-tuan, Allah memberikan dalam bentuk rezeki yang berbeza-beza kepada setiap manusia. Cuma kita dari sudut manusia ini, dia hanya nampak rezeki ini duit. Material. Duit lah, nampak seketui. Pagi tadi tak ada duit dalam poket, tiba-tiba kembung poket. Kita nampak dari segi material. Kita terlupa rezeki juga termasuk di antara Allah bagi pasangan yang baik. Bini kita jangan buat perangai. Ni kalau bini hari-hari merap nak puluk dakap demam kita Ustaz. Hari-hari duk merap, lalu depan kedai mas muka monyok macam dengan dikuih mondok lagi. Orang nampak kan, jelut ni muncul mulut lebih pada itik nak kena salai lagi kan. Dapat suami yang masalah pun problem, tapi dapat suami yang bagus kan, tak buat benda pelik-pelik kan, tak pi mengai sampai 4-5 hari tinggal nak bini. Bukan tersalah pi mengai tu, tapi kadang perangai mengai tu wuduh sangat. Sesat sampai tak nampak jalan balik kan. Tapi sekat sehari 2-3 jam sudahlah kan. So itu juga rezeki. Allah bagi anak-anak yang jenis perangai senonoh ni pun rezeki. Tak sakit kepala kita. Ini saat-saat buat masalah ada duit pun sakit kepala, sakit otak Ustaz. Kan? Allah bagi kesihatan yang baik, itu rezeki. Allah bagi ada tempoh masa yang panjang dalam kehidupan dia ni. Dia tak rasa sempit masa Ustaz. Balik rumah dan lagi guling-guling kat padang, bawa anak bini pergi main ronda naik motor kan. Habis ni itu adalah rezeki. Ada masa makan dengan keluarga, itu rezeki. Cuma kita nampak rezeki dalam bab duit. Dan kita ingat satu benda. Kita bukan nak apa yang kita nak, tapi kita perlukan apa yang Allah bagi sesuai dengan kita. Mungkin barangkali kalau apa yang kita nak itu tak sesuai dengan kita. Contohnya bila Allah bagi duit yang banyak, gaduh berantakan laki bini. Sinetron aku berantakan kan. Bergaduh laki bini. Banyak-banyak kita tengok kes bila mana pasangan-pasangan yang diuji dengan kemewahan itu, mereka akan cerai dan sebagainya. Mereka akan, sebab dia dah rasa aku dah ada duit, aku tak perlu kahang. Ini hati-hati. Ini minta maaf sebut. Kadang-kadang berlaku kepada kebanyakannya, mungkin berlaku kepada orang perempuan. Orang lelaki ni biasa diuji dengan kekayaan ini, dan itu akan wujudnya unsur kesetiaan itu akan menjadi masalah. Waktu itulah dia mula duk fikir akan ini. Maka dalam bab ni saya rasa perlu diambil kira, kita bukan nak apa yang kita nak, kita perlukan apa yang Allah rasa perlu untuk kita, yang sesuai dengan kita lah. Maka sebab tu rezeki itu diminta atas seperti apa yang terbaik kepada kita. Ini berdasarkan Allah, bukan berdasarkan kita. Kalau kita ni kira nak, memang nak macam cerita Papa Mega Holding lah, drama-drama ni kan. Papa nak kereta mewah belum dapat kan. Hidup dia pun senang je, kat pejabat 2 jam, hak lain semua bercinta. Dia bukan hidup, itu bukan hidup ni keras tuan-tuan, bukan sebegitu rupa. Dan solat duha ni pula kena ingat dia adalah sunat. Dia tidak boleh melawan dengan yang wajib. Maksud kata berbalik pada soalan Abang Faizal tadi, rasa tak yakin dengan sebab duha tu, cek balik. Mungkin ada kewajipan kita yang orang kata apa, yang meloroh ni, yang tak kemah, maka kita perkemah balik. Pernah jumpa satu kes, ini kisah benar lah.
yang berlaku salah satu masjid di Selangor. Saya rasa tahun 2015-16. Sebelum Ustaz nak teruskan pencitraan tu, kita nak berhenti berehat sebentar. Boleh kita rehat tu. Nak tahu bagi dia buat kisah geram daripada sikit. Ustaz. Seronok dengan kisah daripada Ustaz Nak tahu apakah kisah tersebut, jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami. Dan Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanya Jawab Ustaz Biar Tahu Jangan Dikeliru. Sama-sama kita mengambil ilmu berkaitan dengan topik yang dibawa pada pagi ini, duha yang dipinggirkan. Kepada saudara serumpun, sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, seperti biasa, jom sama-sama kita sebarluaskan ilmu kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh dengan menekan butang kongsi. Ramai yang menonton menerusi live Facebook kita pada pagi ini. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Jom sama-sama kita tambah dan juga lipat kali gandakan lagi amalan kita, apatah lagi pada hari Jumaat yang penuh barakah hari ini, insya-Allah. Jadi sebelum kita berhenti berehat seperti tadi, Ustaz ada nak berkongsi dengan kita satu soalan, satu cerita kisah berkaitan dengan solat sunat duha ni. Jadi sudah semestinya menarik kisah yang ingin dikongsikan itu. Jom sama-sama kita dengarkan. Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Ini kisah yang berlaku, cerita betul lah, bukan cerita muhur ni. Ada hamba Allah, saya rasa 2015-16 lama dah cerita ni, 7-8 tahun yang lepas, dia mesej melalui messenger, dia tanya, Ustaz, dia ni cara macam mana nak sembahyang duha. Kita pun seronok lah bila dia tanya soalan macam tu, kita pun rajin lah jawab. Okey, yang Nabi pernah buat 2, 4 dan juga 8. Cerita pula fadilat, macam mana kaifiat nak buat, macam mana cara dia, apa doa dia. Dia pun tekun juga Ustaz nak tahu tu kan. Kita pun dalam abang-abang semua tu, and the last dia kata apa? Dia kata, Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh tak saya sembahyang duha tapi tak sembahyang fardu? Allah mak kita dengar tu jam kan, dengar tu rasa kalau dia depan rasa starlight dari tu. Kemudian kita kata, kenapa nak buat yang sunat, yang wajib tak buat? Kita ni Ustaz nak beli perabot lu ke beli rumah lu Ustaz? Beli rumah dulu kan. Hidup rotek lu ke beli kereta lu? Beli kereta lu kan. Jadi itulah kefahaman dia, maksudnya jaga yang fardu tambah yang sunat kan. Tapi dia duk buat. Saya kata, awak yang jadi perangai macam tu pula lah. Dia kata, Ustaz, saya orang berniaga. Dia kata, bagus orang berniaga ni, alhamdulillah lah. Lepas tu dia kata, saya tanya kawan-kawan saya waktu fasa 2015-2016 ni, kalau Ustaz pasal ketika tu datangnya e-commerce mula bergerak. FB kan, orang dah mula menggunakan perniagaan ni agresif melalui online platform e-commerce lah. Maka dia kata, saya tengok kawan-kawan saya berniaga dengan industri yang sama, mereka boleh sustain. Saya waktu tu dah mula duk menapai cungak-cungak dah, OE dah kan, kira lepas overhead je setiap bulan. Jadi saya tanyalah kawan-kawan yang industri yang sama, mereka buat marketing, saya buat marketing, mereka buat semua benda, saya buat. Tapi mereka jadi beza, saya dapat link. And then saya tanya dengan 5 orang kawan ni, 5 orang tanya kena jangan tinggal sembahyang duha. Lepas tu saya pergi cari buku motivasi, cara tip nak mudah rezeki, pun cerita tentang solat duha. Jadi saya amal sembahyang duha je lah, fardu tak buat. Saya kata, tu salah. Yang fardu tu wajib dijaga, ditambah dengan yang sunat, sebab yang fardu ni adalah kewajipan kita. Lansaikan kewajipan, maka baru tambah yang sunat. Tu jangan salah faham. Bukan beria, balas 8 rakaat, aku pun tak buat 8 rakaat, buat tu terang kan. Dia buat. Maka dalam ni hati-hati, dalam sekali lagi jangan kita berjabat dengan amal. Allah bagi rezeki yang subjektif. Pergi kepada soalan yang kedua tadi, Abang Faizal kita menanyakan berkaitan, boleh tak untuk dia semayang, dia nak semayang duha, hak qada tak selesai lagi. Itulah lebih kurang soalannya. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari, kata Nabi, fadainullah ahaqqu an yuqda. Apa makna dia? Nabi kata, maka adalah hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilangsaikan. Maksudnya apa? Sama dengan tadi, selesaikan qada sebaiknya, maka ditambah dengan sunat. Adapun kalau nak dibuat juga semayang sunat dalam tempoh dia duk selesaikan dengan qada, sebab qada ni tak wajib diselesaikan secara sekaligus. Meninggal kita kan, kena Pak Long tu umur 30 baru start nak semayang. Dia ada loophole sekitar 18 tahun tu. 18 tahun. Sebab dia kalau balik 12 tahun, umur dia 30 baru start semayang, 18 tahun. 18 tahun, bayangkan 5 waktu kali dengan 365 hari, kali dengan out of 18. Tak banyak lah dalam 12,000 waktu. 12,000 waktu tuan-tuan, kalau nak qada dalam sehari saja, maksudnya 24 jam, memang bukan tekan hitam dia, hitam dengan muka-muka ni. Baru tenyih lama sangat dekat sejadah. Maka Islam pun bukanlah satu agama yang membebankan.
Islam ni agama yang memudahkan kita, tapi jangan ambil mudah. Maka kita buat qada je macam mana? Habis sembahyang subuh tambah 2 rakaat, ataupun ketika orang sembahyang sunat tahiyatul masjid tu kita ambil untuk fadilat solat qada. Pada ada ulama yang mengatakan kalaulah kita qada ketika mana tahiyatul masjid, maka kita akan dapat fadilat juga tahiyat masjid itu. Ketika mana kita qada. Tapi kalau nak buat juga sembahyang duha, sembahyang taubat, apa semua sambil-sambil duduk sulam dengan qada itu tidak menjadi masalah dan tidak menjadi halangan pun. Cuma letakkan yang mana menjadi keutamaan, aulawiyat itu di mana, prioritinya kat mana? Qada dulu. Sebab tu kita confirm hutang dengan Allah. Hak sunat ni kita tak hutang apa-apa dengan Allah, tapi kalau kita buat dapat tambahan pahala. Dia contoh macam tuan-tuan kerja, tuan-tuan tak main waktu kerja, nak main OT saja abang kat bos. Bos, saya tak main lah pukul 8 sampai pukul 4, saya tak masuk kerja. Okey. MC ke apa? Tak. Saya nak ambil OT sekejap lagi lah, pukul 5 sampai pukul 6. Bos tu tenggalung dengan selipar. Kalau dia pakai selipar, mau dia pakai selipar jepuat keras tu, punggai tengah belakang, mau mengeliat lagi. Maka janganlah mencari adat. Buat yang wajib, tambah yang sunat. Bukan beria yang buat yang sunat, yang wajib terpeleot berata. Tak mau macam tu. Jadi kita jaga bergelak. Moga Allah bagi manfaat. InsyaAllah. Mana ada orang beli spoiler dulu baru beli kereta, Ustaz. Orang beli kereta dulu baru beli spoiler. Allah. Jadi mudah-mudahan berikan pencerahan kepada kita. Yang wajib perlu diutamakan, yang sunat itu sebagai sahabat kepada yang wajib tersebut, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak teruskan lagi Ustaz perbincangan kita dengan soalan yang berikutnya daripada Syahiralia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, soalan pertama, 2 rakaat atau lebih, adakah setiap bilangan solat itu ada kelebihannya, dan apa kelebihan yang akan diperolehi di dunia lagi dan akhirat? Dan soalan kedua, 2 rakaat solat duha setara dengan sedekah 360 sendi. Adakah orang yang tidak mahu solat sunat duha ini ego atau sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Yang ini bersandarkan juga pada hadis Nabi Ustaz, berkaitan dengan seni-seni Ustaz. Jadi Ustaz, kalau orang tu tak melakukan solat sunat duha dalam satu hari tu, adakah maksud dia ni dah tak bersedekah Ustaz? Silakan. Okey, baik. Terima kasih pada Fadil kekanda saya Ustaz Uman, dan juga tak lupakan kepada Kak Syahrilia kita dan juga tuan-tuan yang sedang menonton. Alhamdulillah, buat duit ramai online ni. Tuan-tuan, buat sembahyang duha ni alhamdulillah. Jadi jomlah, ada 2,000 yang sedang menonton di FB ni, tekanlah butang share, jangan kedekut sangat. Di antara amalan nak murah rezeki ni juga adalah kita menyebarkan kebaikan secara istiqamah. Tanyalah Ustaz menyediakan platform yang tuan-tuan tak perlukan modal pun. Tekan butang share ni tak ada sejarah orang patah jari kan, kena admit masuk hospital sebab lenguh. Tak ada. Jadi tekan butang share. Siapa tekan butang share, kita doakan secara khusus moga Allah memberikan dia kebaikan, dimasukkan ke dalam syurga, dan juga diberikan manfaat kemurahan rezeki mudah-mudahan. Itu janji Allah. Saya cuma sampaikan orang yang suka sebar kebaikan ni. Ada 5 di antara dalam riwayat, saya ambil secara nilah hadis dan semua ni banyak bercerita. Dalam ayat Quran pun disebut tentang Allah bersumpah demi waktu duha dengan menggunakan ayat khasam, wadduha wasyamsi wadduhaha, itu digunakan dengan waw, itu bukan waw dan, itu waw sumpah. Kan, demi waktu duha. Nak abang kata penting dan besarnya waktu tempoh duha ni yang sedang ni lah. Ni waktu duha dah masuk dah, selepas ada waktu syuruk dah ni. Yang pertama, sebagai wasilah, iaitu sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu disebut riwayat di antara solat sunat yang Nabi tak tinggal adalah solat sunat duha. Walaupun tidak dibuat pada setiap waktu ataupun setiap hari. Ada waktu yang waktu ketika peperangan disebut riwayat, sahabat kata kami pernah tengok Nabi tak sembahyang duha, maka bila ditanya Nabi kata aku takut umat aku ingat ini adalah satu kewajipan. Tapi itu wasilah yang Nabi suka buat. Sayang pada Nabi, ni bulan Rabiul Awal ni disebut dalam ulama juga bulan Rabiul Anwar. Bulan kebesaran disebabkan lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sayang dan cinta kepada Nabi bukan hanya kita berselawat, tapi kita ikut apa yang Nabi suka buat, solat duha. Yang kedua, di antaranya disebut dalam riwayat, dibangunkan sebuah syurga, sebuah rumah di dalam syurga pada kita. Dan tuan-tuan, lah ni nak beli rumah mahal dengan inflasinya kan, dengan kadar OPR yang dah di-adjust balik. Memang seragam kita nak beli rumah. Kalau Allah takdirkan tak ada rumah kat dunia, jangan tinggal sembahyang duha, sebab nanti Allah akan sediakan rumah di dalam syurga. Tak ada loan nak kena bayar 35 tahun. Confirm. Deposit saya bayar. Deposit di dunia aja jangan istiqamah solat duha. Yang ketiga, mendapat rezeki, diberikan kemurahan rezeki
oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hati-hati kita kata tadi, jangan sampai kita berjabat dengan amal aku burah rezeki sebab aku sembahyang duha. Nuhak yang orang bukan Islam tu tak pernah sembahyang duha. Wuduk pun tak pernah ambil. Kan? Sunat pun tak. Kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi rezeki kat dia dengan sebab usaha dia. Kan? Tapi dapat mereka dapat kebaikan di dunia, akhirat tak ada lah. Tapi kita ni sembahyang duha, kalau Allah memberikan kemurahan rezeki itu sebagai tambahan dalam kehidupan. Yang lebih utama adalah kita nak kepada pandangan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat disebutkan mendapat pahala seperti mengerjakan umrah. Itu ada hadis yang menyebutkan buat sembahyang duha ni dapat pahala seperti buat umrah. Apatah lagi kita buat umrah, ambil ruang untuk sembahyang duha, lagi dapat kebaikan. Dan yang kelima, diberikan keampunan dosa-dosa yang lepas. Ini bersabit dengan hadis Nabi. Nabi kata apa? Fitatur rajul fi ahlihi malihi jarihi tukaffiru as-salah wa siyam wa sadaqah. Di antara cara Allah Subhanahu Taala mengkafarahkan dosa, mengampunkan dosa kepada seseorang itu, di antara jalannya adalah dengan solat. Para ulama mengatakan termasuk di antara solat sunat yang wajib kita laksanakan itu, kewajipan itu dah diampunkan dosa, ditambah dengan sunat, maka mana-mana kekurangan yang wujud dalam kelopongan daripada solat wajib tadi, maka dengan sunat itu ditambah, maka menyempurnakan ibadah kita. Moga kesempurnaan itu Allah memberikan keampunan daripada perbuatan dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi itulah dia di antara manfaat-manfaat dan juga kelebihan sekiranya kita melaksanakan solat duha. Yang paling menariknya itu berkaitan dengan wasiat yang tinggalkan oleh Nabi yang Ustaz katakan tu. Itu satu perkara yang penting, sebab apa? Wasiat ni adalah satu benda yang ditinggalkan mesti ada manfaatnya. Jadi mudah-mudahan kita semua mengambil manfaat daripada solat sunat duha yang kita kerjakan dan boleh laksanakan dah pada saat ini, insya-Allah. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada Sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yaqub Yusra dan Luqman dan penuntut sejatanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, bagi mereka yang bekerja, bagaimana cara untuk melakukan solat sunat duha? Mungkin ada sesetengah majikan tidak mengizinkan kerana solat tersebut hanya sunat. Apa saran Ustaz atau cara bagaimana untuk kita juga dapat meraih pahala dan keberkatan ilahi? Soalan kedua, benarkah Ustaz untuk kita istiqamah melakukan sesuatu, contohnya solat sunat, buatlah dalam 40 hari berturut-turut, kita akan rasa sayang dan rugi jika kita tinggalkan? Mohon penjelasan. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Sirna kita untuk soalan yang pertama. Bagi orang yang kerja, macam mana dia nak buat solat duha? Mungkin ada setengah majikan jenis cengih makan tebuan ni. Kan? Jenis ini majikan yang ni mangkuk ayun ni kadang ada juga yang dia tak mau bagi solat. Memang tak salah dia pun. Kan? Solat duha tu adalah bukan kita dibayar untuk solat duha. Kan? Kadang-kadang dia tak faham. Jadi baik, macam mana cara untuk kita nak raih pahala dan keberkatan? Baik, yang pertama, bila bertembung di antara kewajipan dengan yang sunat, maka kita abang tadi apa? Keutamaannya adalah pada yang wajib. Baik, dalam kita bekerja, kita dibayar ni untuk apa? Kerja. Maka kewajipan ketika tu dengan persetujuan kita. Saya tak ada orang paksa untuk saya kerja, tapi the moment saya terima kerja tu, saya kena bagi komitmen lah. Itu Nabi kata Allah suka kepada orang yang itqan, bersungguh-sungguh dalam dia buat satu-satu benda. Jadi majikan bayar saya untuk saya bekerja, tidak dibayar untuk benda lain. Jadi keutamaan saya ketika tu yang bertemu tadi, kewajipan saya kerja. Yang sunat tadi boleh tak nak buat? Boleh kalau dengan izin. Cuma dalam bab ni saya yakin kita perlukan communication saja. Ya, jumpa dengan majikan, majikan kita tu bukannya sepupu Firaun. Yang cengih tak tentu pasal. Kalau dia marah, mesti ada sebab. Mungkin performa kerja kita masalah. Habang dekat dia, bos, boleh tak saya nak minta izin? Saya rasa performa saya masalah. Sebab saya tak boleh nak produktif, sebab saya tak boleh sembahyang duha. Boleh tak izinkan saya dalam bulan ni, saya sembahyang duha 5 minit je. 5 minit. Jangan kita pun beria. Yang menjadi, saya tengoklah, yang menjadi masalah majikan rasa tak best nak bagi staff dia buat sembahyang duha ni, sebab dia ada perangai yang jenis minta kalau bagi ruang pergi sembahyang duha, dia buat macam sembahyang tarawih. 40 minit tak keluar lagi. Amboi engkau. Sembahyang duha ni jangan beria nak baca surah Baqarah. Kan 200 ayat lebih. Kan orang baca dah habis surah duha tu sampai 15 ayat pun. Tapi 15 sampai 30 minit dalam tu. Bayangkan Ustaz, pukul 10 dia keluar makan pagi. Kan pukul 11.30 dia minta pergi sembahyang duha. Masuk pukul 12.30, pukul 1 rehat pula. Amboi engkau. Maka betul kata hilang kepercayaan ni kadang-kadang disebabkan perangai kita sendirilah. Tapi sembahyang duha ni simple, yang boleh buat je kat mana hang buat. Dan dengan keadaan 2 rakaat tadi Ustaz, agak-agak berapa minit?
Lebih kurang 4-5 minit. 4-5 minit ya ustaz duduk mengada nak baca, tiba-tiba dalam mayan duha nak baca panjang pula. Wadduha walaili iza saja. Baca tartil biasa dah, dengan beraya-raya sangat. Wadduha walaili iza saja. Baca biasa-biasa dah. Ataupun baca qul Allah, sebab kita tak mau menzalimi hak kerja kita. Sebab tu saya kata tadi, even saya buat terang ustaz, dalam bab ni dulu saya pernah kerja dengan orang Cina. Orang bukan Islam lah hantar ni. Bangsa lain, agama lain. Saya jaga sisi dulu. Duk main game dulu, kerja sisi. Tapi saya dengan bos saya, bos boleh tak saya bagi saya waktu untuk semayang. Alhamdulillah lah, bos sebut faham tu, kita pun tak ambil kesempatan apa. Kita semayang waktu tak ada orang, apabila sebab waktu yang perlu, waktu yang okey, kita pergi lah. Janganlah buta perut orang penuh ramai tu kita nak pergi ambil ruang tersebut. Dan alhamdulillah tuan-tuan, walaupun dia bukan Islam, walaupun dia bangsa lain, demi Allah tuan, dulu ni siap dia buat surau dalam sisi. Dengan sebab saya waktu tu saya dengan abang saya lah yang dengan yang duk semayangnya. Tapi dengan sebab kita tunjuk kat dia komitmen itu, dia buat surau manfaat dia kepada orang Islam yang datang main di sisi. Sisi pertama di dunia lah kot yang ada surau. Lepas tu saya tadi depa dia bukannya jahat. Kalau kita communication dengan betul, tunjukkan teladan yang baik, maka mereka akan zahirkan kebaikan kembali kepada kita. Ni kita macam saya tadi bilang, minta 5 minit, mayang sampai 40 minit, amin terawih ke apa. Nah, ni yang jadi masalah. Maka bila dia just satu kita menunjukkan satu benda yang mula yang tak baik, habis orang lain jadi terkesan juga. Maka jangan duk zalim benda tu. Allah, jadi insya-Allah jadi takut daripada soalan kedua kita akan jawab lepas ni lah. Soalan kedua kita akan simpan dahulu untuk soalan kedua tu, untuk jawapan selepas ini insya-Allah. Jadi kita berhenti berehat sebentar, jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami. Dan Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar sekali lagi insya-Allah. Alhamdulillah saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru yang dibawakan khas oleh Madad dan Murtada Dakwah Center. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mencangkan topik berkaitan dengan duha yang dipinggirkan ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi Ustaz, saya tertarik Ustaz dengan kita pun bersempena dengan tajuk kita pada pagi ini, duha ni Ustaz. Pihak Madad sendiri menganjurkan kuliah duha, kitab penawar bagi hati Ustaz. Dan dengan kata hari Sabtu ni 30 bas nak datang ni Ustaz. Kenapa ataupun apakah di antara sambutan dan mengapakah orang tertarik untuk menghadiri kuliah sebegini Ustaz? Silakan. Baik, yang pertama alhamdulillah lah Allah menggerakkan hati orang ramai. Kita pun tak jangka dengan masjid yang baru siap dan tidak dah sempurna lagi. Kalau ramai tu macam-macam lagi duk nampak tukang rukun tu masih duk nampak macam-macam kerja influence yang dilakukan di sebelah masjid tu kiri kanan. Sebelah ni duk buat stadium e-sport, sebelah ni duk buat menara ilmu falak dengan muzium Rasulullah tu. Maksudnya kalut lah. Tapi alhamdulillah untuk keesokan hari pada 7 hari bulan yang dah confirm sekitar 25-28 biji bas yang dah confirm. Biasanya ada terkejut gempak dia bermain kat 2-3 biji bas ni dia main sondoi macam tu ya, tak ada masalah pun, kita tak ada halangan pun. Cuba siapa yang maklum awal tu memudahkan urusan ni, kita akan sediakan makanan. Maksudnya siap booking buat balik atas bas. Barang kita fahamlah dia tak larat dan singgah merata, kita sediakan. Jadi sebab tu saya mengalurkan siapa yang nak datang tu kita welcoming tungkan tanpa bayaran apa-apa pun. 1 sen pun tak perlu bayar. Adakah kena bagi sumbangan? Tak wajib bagi sumbangan pun. Datanglah ziarah bawa keberkatan. Jadi alhamdulillah untuk pengajian duha kita dah memulakan, inilah bulan yang ke-3. Saya rasa mungkin pertemuan yang ke-12 yang ke-13 lah esok. Alhamdulillah sambutan yang luar biasa. Sampai sekarang ni kawasan masjid dah tak cukup dah orang. Dalam masjid boleh menampung kita 1,500, tak celuih dah Ustaz. Alhamdulillah pihak Madad kita cuba untuk nak bagi fasiliti yang terbaik juga. Kita beli 20 biji kemah baru. 20 kemah Ustaz untuk nak pasang bagi maklum guling-guling lah. Bersila lah macam mana pun untuk duduk. Dan rumah kahwin ni kita tak operasi lagi bulan ni. Kita bagi untuk kegunaan pengajian dulu. Sebab tak relax ramai sangat ni, saya pun pening. Kesian kadang-kadang kalau tengok kalau duha tu sampai atas tengah-tengah panas tu, saya rasa tak comel lah kan. Jadi jangan risau siapa yang main Ustaz untuk kuliah duha kita, keberkatan waktu duha ni, kita jamu makan untuk esok ni 3,000 orang makan kita masak. Masak tak relax tu. Minggu ni tak silap saya gulai batang pisang Ustaz untuk esok. Gulai pisang kan, gulai batang pisang lebih kurang lah. Tuan-tuan kalau makan meninggal sedap dia tuan. Sebab chef kita memang tak relax punya. Terbaik ni memang chef kiriman Tuhan ni. Saya
bukan nak puji chef tu, memang setakat 12-13 minggu kita masak ni semua feedback yang baik lah. Sebab chef ni memang saya cari waktu nak ambil dia nak pujuk main duk dengan Madat ni Ustaz, oh puas ni sebab dia dah memang duk tukang masak. Jadi dia duk buat di satu surau ni, dia masak Ustaz, orang main semayang kat masjid tu, kat surau tu, sebab nak ambil bubuk lambuk dia punya sedap dia masak. Jadi saya combine kan, ada seorang orang kampung kita, makcik apa ni yang datang sebagai cak lah, cak juga kan, dan campur dengan abang Mi ni, so gabung dua orang ni Ustaz. Ustaz baca tu berguling-guling sedap Ustaz makan. Jadi tak, kalau hampa rasa saya murah esok apa mai, rasa bubuk lambuk dan juga rasa nasi, masakan kampung-kampung ni lah, memang tak relax punya padu. Jadi free, sama makan pun free. Jangan esok sebabkan ramai kita nak flash budak-budak tamu, budak-budak untuk ada dalam masjid lah, kalau boleh budak-budak kecil ni tak apalah, mengaji bagi orang tua-tua ni, makcik-makcik, budak-budak ni main masjid juga. Kita sediakan yang pertama memanah, ada berpuluh set memanah, untuk kita ada trainer juga. Jadi yang pemain tu tak relax lah, untuk anak-anak ni ada waktu yang dia boleh ada aktiviti. Dan insyaAllah kuda akan siap minggu depan. Minggu ni tak ada lagi sebab kita duk naik bumbung dah. Hari bumbung tak ada kuda tak ada bumbung, dia riau pula kan, jadi payah. Minggu depan baru siap. Dan kita ada super duper Ustaz, hak yang budak-budak boleh main tu. Lompat-lompat tu maklum pun syok, tapi maklum kena main awal lah, takut anak-anak tengok jadi aib pula. Pakai seluar, pakai kain kita londeh dah. Super duper besar, boleh masuk 40-50 orang macam dekat pasar raya tu. Yang bestnya semua free. Allah. Jadi lepas tu kata berkat waktu duha ni kita buat, kalau duha alhamdulillah beribu yang datang. Saya rasa 3-4 ribu orang yang datang setiap minggu lah, alhamdulillah. Allah. Jadi Ustaz, menarik yang tentang gulai batang pisang Ustaz. Kalau boleh minggu depan bawa Ustaz, main sikit untuk kita jangkau channel Ustaz kita. Jadi Ustaz, sudah semestinya ramai pada kita ni mungkin nak menyampaikan kuliah, nak menyampaikan ataupun pengajar berkitab ni tak mampu, ataupun nak datang pula mungkin ada kekangan-kekangan sebagainya. Jadi bagaimanakah kita nak ataupun sidang penonton ataupun sahabat-sahabat kita ni nak berinfak madat ni Ustaz? Silakan. Baik, yang pertama tuan-tuan, masjid kita dah pun siap, tetapi pembangunan yang lain itu masih berjalan. Seperti mana rumah warga emas, tahfiz fasa kedua. Bayangkan ibu-ibu ada 6,000 permohonan, kita ambil 15 orang yang tahun ni. Rasa tak gamuk, rasa huduh piang tu. Kita boleh ambil sikit lagu tu kan. Jadi tahun ni tahun depan insya-Allah tahfiz tu dah asrama tu dah 30% dah pembinaan. Tinggal nak sikit lagi je untuk kita nak buat kesiapan pada awal tahun depan insya-Allah. Jadi kalau kita siap tu boleh ambil 200 orang. 200 orang tu kalau tengok dalam gambar tu dah naik dah pun. Jadi senonohlah sikit kalau masuk dalam 200 orang, 200 orang setengah tu, kita pun rasa sedap lah sikit hati kan. Jadi jomlah saya nak mengajak tuan-tuan untuk menyumbang bersama dengan di madatcenter.com dengan nombor akaun tertera. Kita buat kempen derma wakaf buat mak ayah 1,000. Tapi kalau tak ada 1,000 pun jangan sehati lah. Mungkin maklum baru beli peluk dakak, baru beli macam-macam benda lain, spoiler lah, apa semua benda. Beli benda belanga lah, blender baru lah, jangan pelik-pelik ni tak ada masalah. Berapa amount pun boleh. Ataupun nak buat secara auto debit pun kita sediakan sistem. Atau pergi ke website, dia buat auto debit. Setiap bulan dia tolak sendiri. Kalau kita nak tolak sendiri ni kadang-kadang gayat. Tapi kita tolak sendiri setiap bulan RM100, RM50, RM10 pun boleh. Buatlah berjadual agar ia lebih berdisiplin lah. Jadi siapa yang tak ada duit tak apa. Kadang-kadang duit bukan sebab kita Ustaz. Macam minggu lepas saya war-warkan kita nak bayar duit untuk pembayaran besi, ada sekitar 100 ribu. Alhamdulillah Ustaz, minggu lepas kita kempen 100 ribu tu dekat tanya Ustaz, selesai. Allah. Jadi minggu ni ada satu claim baru yang masuk, sekitar 120 ribu lah lebih kurang macam tu. Kalau tuan-tuan nak suruh saya bayar seorang, memang meninggal saya. Balik awal saya jual buah pinggang tu. Saya tak mampulah. Jadi jomlah saya jadi juru cakap jelah, tolong pihak Madat hari-hari ulang alik Ustaz. Kedah KL seronok pula untuk kita tumpang pahala. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan 120 ribu pagi ni. Tak banyak pun kita yang menonton ni, dekat FB ada 2,000 orang. Kalau 2,000 orang ni bagi seorang 100, terlebih dah. Terlebih. Jadi 190 ribu dah. Tu tak kira hak tuan-tuan depan TV lagi. Kan ada yang mungkin maklum-maklum yang Allah bagi kemurahan rezeki. Jadi jomlah saya nak mengajak tuan-tuan, kalau bagi seorang 1,000, 190 orang saja yang bagi. 120 orang saja. Kalau bagi seorang 100, kita perlukan cuma 1,200 orang. Jadi dan buku ni tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan, buku ni siapa yang menderma, kita akan bagi buku himpunan solat-solat sunat, termasuk solat duha. Kita akan cerita tentang kafiat dan sebagainya. Bukan takat buku tentang kafiat solat sunat saja. Ni buku ni khas untuk solat-solat sunat. Kita bagi ada lebih kurang 80 ribu yang lain. Berguling-guling baca tak habis tahun. 80 ribu dengan hanya bagi 100, derma 1,000. Tak kira lah berapa amount pun, RM1 pun tak apa. Kalau tak ada duit bagi ni, dia Ustaz tak ada duit langsung.
Tak ada duit langsung. Tak apa, ambil free je. Berhubung dengan nombor telefon, pergi ke website, ambil kebaikan. Moga Allah bagi kemanfaat. Siapa yang derma, kita perlukan 1,200 orang yang menyumbang seorang 100, 120 orang yang menyumbang seorang 1,000. Settle hutang, minggu depan kita fikir yang lain. Benda apa? Nah, minggu ni kita selesai dulu yang mana yang menjadi tanggungan dan komitmen. InsyaAllah saya doakan secara khusus siapa yang menderma, Allah bagi keberkatan melimpah ruah, dimasukkan tuan-tuan dan saya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Jadi saudara sekalian, menariknya kalau kita tengok tentang ibu ni, tuan-tuan dan puan, ayat-ayat ataupun isi-isi yang dikongsikan sini secara ringkas dan padat, kita boleh juga nak ajarkan kepada anak-anak kita. Itu yang lebih menariknya tentang ibu-ibu yang dikeluarkan oleh pihak Madat ni, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3 dan insya-Allah kita akan sambung sebentar lagi di TV9. Terlepas info atau siaran dari awal, catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Bertemu lagi insya-Allah sebentar lagi. Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru, kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Alhamdulillah saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama kami. Pada saat ini sama-sama kita mengambil ilmu berkaitan dengan topik yang kita bincangkan, iaitu duha yang dipinggirkan. Mungkin tadi dah tempoh masa kita berhenti berehat sebentar, kita sudah pun menunaikan solat duha. Tahniah saya ucapkan, mudah-mudahan kita boleh terus istiqamah melaksanakan solat duha ini untuk hari-hari yang berikutnya insya-Allah. Jadi saudara sekalian, kita nak teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan kita teruskan lagi. Tadi kita ada satu soalan daripada Sirna, iaitu berkaitan dengan untuk kita melaksanakan Ustaz sesuatu amalan tu seeloknya melakukan 40 hari berturut-turut. Adakah benar Ustaz pandangan tersebut? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Sirna. Kita kembali kepada soalan yang kita tangguh daripada tadi, tak sempat nak jawab. Dan terima kasih kepada yang masih menonton, maka ditukar kepada siaran TV3, TV9 pula. Dan mungkin kawan-kawan yang sedang menonton di FB Live, tuan-tuan tolonglah sekali lagi tekan butang sebar. Daripada tadi 2,100 orang, iklan 10 minit, syahid ada mungkin yang dah terlena, kan ada yang terplay out dan sebagainya. Jadi tolong sebarkan agar kita kembalikan kepada kawan-kawan yang tadi tu yang dah masuk dah tapi dia terkeluar balik. Baik, berkaitan soalan istiqamah melakukan contoh untuk buat dalam tempoh 40 hari berturut-turut ni, sebab kadang dia sayanglah rasa nak tinggal. Yang pertama, angka 40 ini bukanlah hanya semata-mata angka yang tradisi ataupun yang disebut-sebut, tapi disebut dalam hadis Nabi SAW dalam satu riwayat Imam Tirmizi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang solat kerana Allah selama 40 hari secara berjemaah dalam keadaan dia tidak terlepas. Maksudnya dia buat tu konsisten, sungguh istiqamah sungguh. Takbir yang pertama betul bersama imam, yang ini dia bukan masbuk lah, akan ditulis baginya 2 pelepasan, iaitu pelepasan daripada api neraka dan juga pelepasan daripada sifat orang munafik. Sebab orang munafik ni tak akan boleh istiqamah. Abdullah bin Ubay dulu, dia duduk belakang Nabi, dia main sebenarnya jemaah Ustaz, tapi dia tak dapat konsistensi tu, dia tak boleh nak buat. Sebab itu ciri orang munafik, dia tak boleh nak konsisten, kan? Dan angka 40 ni juga bersabit dengan dalam hadis yang lain yang disebut juga dalam bab solat. Barang siapa yang semayang lah, kata riwayat kata 40 hari, yang kata 40 waktu di solat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, maka akan mendapat kebaikan-kebaikan tertentu. Dan angka 40 ni juga disebut ketika mana Nabi SAW mendapat wahyu pada umur 40 tahun menjadi rasul. Dan Nabi beruzlah sebelum mendapat wahyu tu 40 hari, di Gua Hira pun 40 hari juga. Dan peristiwa yang lain, Nabi Musa AS sebelum menerima Taurat, kitab mula Taurat itu juga 40 hari Allah izinkan berkomunikasi dengan Allah. Nabak kata banyaknya sinonim angka 40 ini, hingga para ulama mengatakan kalau kita nak bina satu tabiat yang baik dalam kehidupan, maka usahakan 40 hari berturut-turut. Maka ini juga kempen yang kita buat untuk masjid kita. InsyaAllah kita akan laksanakan pada bulan 10 ini. Budak-budak lah ni alhamdulillah Ustaz, kita 600 orang lebih dah budak yang daftar, 500-600 orang budak yang asal geng budak masjid ramai Ustaz. Ini kita nak laksanakan pula untuk nak bina tabiat baru. Ni berdasarkan hadis ni juga. Dan bina tabiat baru, pada siapa yang boleh main 40 ribu turut, kita akan bagi ke mereka hadiah tertentu. Bagi basikal ke, bagilah satu benda yang beri kebaikan. Jadi benda tu saya rasa baik untuk diamalkan. Siapa yang dah buat lalang tu pulun sampai 40 hari agar Allah membinakan tabiat yang kalau bila dia jadi tabiat ni Ustaz, kita tinggal jadi pelik. Jadi rasa macam pelik. Jadi orang tu jadi tak tuntuang hidup. Jadi
benda tu saya rasa kita usahakan sama-sama. Disebutlah hadis, dan itu adalah perbuatan dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dengan sebab uzlah 40 hari itu Allah kurniakan wahyu, insya-Allah. Insya-Allah, itu di antara kaifiat sekiranya kita melakukan satu perkara 40 hari, mudah-mudahan dengan asbab 40 hari itu kita boleh terus untuk istiqamah melakukannya sehingga kita penghujung ayat kita lah, insya-Allah. Ya, jom kita balik dengan soalan berikutnya, insya-Allah, pada pagi ini daripada Sang Rasid Cici. Assalamualaikum Ustaz Na'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Seorang yang sangat menjaga solat duhanya, di waktu bekerjanya dia akan mencuri sedikit waktu untuk melakukan solat duha. Adakah dengan mencuri waktu bekerja akan memberi kesan kepada keberkatan dalam pekerjaan dan rezekinya? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Kak Salsa Sal Rasid Cici kita. Berkaitan soalan, bagilah soalan ni. Dia memang tak relax punya. Dia memang semayang duha takkan tinggal. Tapi bila masuk waktu kerja, rasa nak tinggal tu sayang dah tak duk jaga. Jadi dia curi waktu kerja dia tadi dengan dia pergi buat semayang duha. Semayang duha tu bagus, tetapi ingat matlamat tidak menghalalkan cara. Ingat kita soalan yang awal tadi, dia kata apa? Bila bertembung di antara kewajipan dengan yang sunat, maka utamakan yang kewajipan. Kerja tu kewajipan kita. Solat duha tu lah sunat kita. Kalau betul dia memang, dia kata ustaz, kalau saya tak sembahyang duha ustaz, keluar elok ke tepi ni. Kena tarik stroke haba ke apa semua, dia memang kena buat juga. Tak apalah kalau kena buat juga, ambil waktu rehat pukul 1 tu. Lah ni Zuhur masuk satu suku. Dan. Jangan duk mengot habis tu nak sembang dengan kawan-kawan, hang udah kuih samprit lagi raya tu. Raya tahun depan tu lah duk bincang dah. Tu yang duk berkalut. Kan? Tapi try tengok. Pukul 1 je cepat-cepat pi atau sembahyang duha semayang dia terus dekat tempat kerja kita tu. Kan? Bukannya perlu luas besar tuan-tuan, bukannya bini kita dugung semayang nak kena kawasan 20x20 kan, tempat kerja kita tolak kursi ke depan kan, nampaklah kain perempuan sikit, lepas tu pakai nutup aurat agar kita boleh semayang terus ya, tak payah pakai telekung kan. Jadi pembudayaan, kalau kita tahu waktu yang agak pendek, kita buat cara pendek. Jangan nak buat macam tuan-tuan suri rumah sangat. Suri rumah dia akan masa banyak di rumah. Jadi boleh buat waktu mana pun. Tuan-tuan kerja. Jangan curi waktu kerja. Matlamat tak menghalalkan cara. Kita bimbang sedikit yang haram, merosakkan banyak yang halal. Kita nak rezeki yang halal kan. Tapi kita duk tambah benda-benda kita curi waktu ni. Tu tak kira lagi hang curi waktu lain. Duk buka ke website ni nak main 10 hari bulan 10 ni. Tunggulah tengok. Kan, dekat website platform online ni tuan-tuan, kalut waktu kerja waktu tu, prestasi kerja menurun. Sebab apa? Duduk kat kaunter buka handset. Jangan buat main. Ini dibuat kajian berkaitan banyak mana orang yang duduk di kaunter ataupun pekerja-pekerja awam ni, atau kerja tak kisahlah swasta ataupun kerajaan, yang waktu promotion ni mereka akan banyak distract berlaku. Kaunter yang sepatutnya 5 buka jadi 2. 3 lagi lu buat benda apa? Mayang duha macam sembahyang tarawih tadi ya. Menggunakan modal untuk menghalalkan modus operandi yang tak elok, untuk menghalalkan dia guna dengan cara nama agama. Takkan bos nak marah. Nampak macam munafik sangat buah ni kan. Nak mayang duha pun nak kena marah, nak kena pecat, nak keluar tindakan tak tertib. Sebab apa? Sembahyang duha. Jadi saya rasa benda tu tak fair lah. Jadi mayang duha itu baik, tapi jangan kita mengambil kesempatan. Paling baik pergi bincang dengan bos. Saya rasa kalau saya sebagai majikan nak buah main minta, bos boleh tak saya nak minta ruang sembahyang duha. Saya rasa huduh sangat perangai pun takkan kita kata tak boleh. Kita abang ada, cuma justifikasinya kita jangan buat benda yang boleh memberikan impact yang tak elok dari segi pandangan majikan kita. Macam saya kata tadi, bos saya dulu ex dia Chinese yang beragama Buddha. Dia praktik. Dia memang praktikal dengan agama dia. Konsisten gila. Saya tengok semayang dia pun tak tinggal, pergi ke sumbangan dia kepada agama dia. Dia tak tinggal dalam bab tu. Tapi bila dia tengok kita semayang, dan saya abang dia, boleh tak bos saya nak minta untuk ruang saya nak semayang. Tak minta, bukan minta kat dalam tu. Tapi dia tengok kita waktu tu, pulun semayang. Alhamdulillah staff-staff yang jaga sisi yang lain juga jaga semayang. Dia buat keluar peruntukan, buat surau dekat masjid, dekat sisi tu. Dan benda tu kebaikan pada orang lain. Sebab kita tunjuk good view, teladan yang baik, dia akan balas dengan kebaikan. Jadi saya yakin bos tuan-tuan bukan ada DNA Fir'aun ataupun Qarun pun nak cengih tak tentu hala. Minta elok-elok dia akan buat elok. Tapi yang duk curi-curi tu yang jadi masalah. Bad kan? Benda dia tanya ni pergi mana ni, tak ada. Tadi pergi sembahyang duha. Awak tak minta izin. Jadi nampak tak? Dia pun ada ego dia. So communication lah.
Istiqamah tu tak salah, tapi jangan ada benda yang tak elok yang kita buat. Sebab dalam keadaan usul fiqh, sedikit yang haram boleh merosakkan banyak yang halal. Rezeki kita tu, rezeki yang halal hanya dengan sebab kita curi 5 minit, 10 minit sembahyang duha tadi, benda tu sunat. Merosakkan kewajipan pekerjaan kita, memberikan kesan yang tidak baik kepada sumber pendapatan yang kita harapkan ianya halal lah 100% mudah-mudahan insya-Allah. Daripada mencuri, lebih baik kita meminta izin daripada majikan untuk menunaikan solat duha kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih ke soalan berikutnya Ustaz, daripada Puan Mazni Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Da'i, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana yang lebih baik? Menyiapkan tugasan rumah dulu atau mendirikan solat sunat duha terlebih dulu bagi suri rumah, dan adakah dengan melewat-lewatkan solat sunat duha akan mengurangkan ganjaran pahala di sisi Allah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Mazni. Soalan yang sangat baik berkaitan nak pilih mana dulu. Sama ada nak menyiapkan tugasan rumah, nak mop lantai, basuh pinggan, nak basuh laki kita punya lok-lak, kalau ada londeh habis keng-keng kat mana tempat dia bangun, nak kutip semua tu, mana dulu, nak main duha ke tu dulu. Maka membantu menyiapkan tugasan rumah, yang pertama orang perempuan kena faham, ibu-ibu yang rahmati Allah, ibu-ibu buat kerja rumah ni, ini adalah kerja yang sepatutnya suami buat. Tetapi bila ibu-ibu buat tu dah dikira pahala bonus dah. Tambah pula dengan main duha, kira syurga lah. Maklong ni kira syurga dengan maklong tu mati lah beza dia. Kemas lah. Jadi daripada buat pilihan nak buat tugas rumah ataupun mendirikan solat sunat duha, kenapa tidak menjadikan solat sunat duha termasuk di antara tugas harian? Tugas rumah. Ya. Kerana suami mungkin tak ada yang buat, maka dengan asbab mungkin seorang isteri yang membanting tulang, menyibukkan diri beribadah kepada Allah, Allah memberikan kemuliaan dan kemurahan rezeki kepada suami. Cantik dah tu. Jadi jangan buat pilihan, jadikan dia sebagai pekerjaan kita dalam rumah. Sebagai suri rumah itu adalah dengan termasuk di antara solat sunat duha. Sambil-sambil buat kerja tu, pergilah sekejap 2 minit, maklum jangan beria sangat. Main duha sampai 4 jam setengah tu bukan main duha dah. Macam saya kata tadi, jadikan dia sebagai benda yang kalau tak buat tu, Allah rasa tak best lah. Belum nak tengok cerita Hindustan ke apa semua tu, duha dulu. Baik, yang kedua ditanya, adakah dengan melewat-lewatkan solat sunat mengurangkan ganjaran pahala? Baik, solat sunat duha ini dia tidak ada waktu yang kalau buat awal dapat awal seperti mana solat fardu. Solat fardu ni ya disebut barang siapa yang dapat pada waktu afdal itu lebih baik ganjarannya, iaitu angkat takbir dengan imam. Hadis yang kita bacakan dari Imam Tirmizi tadi. Siapa yang boleh angkat takbir untuk ihram bersama dengan imam, ini dia tidak masbuk untuk tambah rakaat sendiri, maka itu adalah yang paling afdal dan lebih banyak pahalanya. Adapun waktu duha tidak disebutkan secara spesifik kerana ia adalah sunat yang boleh dibuat bermula daripada selesainya waktu syuruk. Yang ini tadi kita kata anjuran 15 hingga 20 minit daripada sampai waktu habisnya waktu subuh, sehingga sebelum masuknya waktu zuhur. Maksudnya boleh buat waktu mana-mana waktu. Cuma para ulama membahaskan waktu mana yang terbaik. Waktu mana yang terbaik adalah waktu di antara 10 dan 11. Disebabkan itulah waktu yang paling sibuk. 10-11 ni adalah waktu yang peak dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ambil waktu sibuk tu boleh buat, tu yang terbaik lah. Tapi boleh tak nak buat awal mengikut pada kadar kemampuan dan kelapangan yang ada. Macam saya kata tadi, kalau kita kerja, kalau kita tak mau wujud dengan conflict of interest, ambil pukul 1 atau 12.30 kita start rehat tu, pederah siap-siap sembahyang duha. Sagi masuk waktu lohak, wuduk yang sama, dah boleh sembahyang lohak. Kill two birds with one stone. Settle masalah. Ataupun kita kerja masuk pukul 9. Bubuhlah 8.30 tu. Siap pakai baju, siap-siap apa semua, maulid, tudung dah buat, duk tube dah. Nak bagi dapat owning tu kan. Angle yang tu ni. Ambillah sekejap sembahyang duha. Tak kepek tak terpelengok kita punya kepek dia panggil kepek owning dia tu kan tak hilang sembahyang duha. Jadi betul saya kata, tuan-tuan tahu cara menguruskan orang punya time management, maka buat sendiri. Ada seorang sahabat sini, dia jadi kita akan cerita satu cerita, tuan-tuan kena dengar, ni tak relax. Masya-Allah. Ada kisah ni seronok aku Ustaz ni, sebab kisah-kisah Ustaz ni dia memberikan manfaat untuk kita semua. Namun sebelum tu kita nak berhenti berehat sebentar. Terus kekal bersama kami, tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru, kembali sebentar saja lagi insya-Allah.
Alhamdulillah saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tajal Ustaz, biar tahu jangan keliru, sama-sama kita mengambil ilmu berkaitan dengan topik yang kita bawakan pada pagi ini berkaitan dengan duha yang dipinggirkan. Jadi sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, Ustaz ada kongsi kita lagi ni, kisah ni. Sudah semestinya kisah Ustaz ni menarik. Jom sama-sama kita dengar kisah Ustaz. Baik, tadi disebutkan berkaitan ada kisah yang berlaku adalah seorang sahabat kita ni Ustaz. Dia sanggup Ustaz tak keluar makan tengah hari sebabkan nak utamakan duha je. Dan ni Allah bagi dari segi timah belah dia tak nampak kaya Ustaz. Dari segi fizikalnya kita tak akan nampak dia terlalu kaya. Dia tak naik kereta gana-gana buka pintu ke atas terbang ke kan. Tak ada. Dia kereta pun biasa, tapi Allah bagi anak-anak dia Ustaz semua tujuh anak tu, tujuh anak dia hafal Quran. Dan anak dia tak buat masalah banyak. Dia tu rezeki lah tu Ustaz. Kita bayang duha ni dapat duit seketul, mayang-mayang tubuh jatuh duit bini seketul duit depan mata kita. Tak, dia bukan itu soal dia. Allah memberikan kecukupan dan keberkahan dalam hidup itu menjadi utama. Dia ni sanggup tak makan Ustaz. Dia kalau keluar orang lain keluar rehat, dia pergi surau. Jadi kalau kita tengok apa amalan dia, amalan dia adalah solat duha tadi. Mungkin Allah bagi dengan jalan tersebut. Jadi bukan saya nak berjabat dengan amal abang sekali lagi, benda tu kewajipan, tetapi kalau kita boleh selit-selit cantiklah. Contoh suri rumah, tolong hidupkan rumah tangga kita dengan solat duha. Kadang-kadang mungkin suami tak ada buat di office. Maka kita tolong gantikan sekejap agar kekeluargaan punya kebaikan tu dapat. Jadi hidup ni adalah kita saling memberikan kesempurnaan, orang panggil kita nak mencukupkan loophole yang wujud. Maka bayangkan kalau suami isteri yang sentiasa faham tentang kebaikan ini, maka tuan-tuan indahnya rumah tangga tu insya-Allah. Allahu Akbar. Jadi Allah berikan kecukupan rezeki itu bukanlah dalam bentuk material, kadang-kadang berkaitan juga rezeki itu daripada keadaan sihat, ahli keluarga sihat, anak-anak yang taat dan juga soleh, itu juga rezeki yang cukup baik untuk kita semua sama-sama dapat. Dan insya-Allah kita teruskan lagi Ustaz. Soalan berikutnya daripada penanya baharu Ustaz. Daripada Dila J. Assalamualaikum Ustaz Yaakob, dai dan sahabat Tajal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita galakkan anak-anak muda supaya menjalankan sunat duha sebagai amalan harian? Ini macam mana Ustaz kita nak tarik minat orang muda Ustaz? Baik, untuk anak-anak muda ni saya rasa tidak ada jalan lain melainkan orang lead by example lah. Uswatul hasanah daripada ibu dan ayah itu menjadi satu pimpinan utama dalam madrasah tarbiyah kepada budak-budak. Kerana dari segi akhlak ini tidak boleh dipaksa. Kerana amalan ni tak boleh dipaksa untuk dia lekat. Tapi perlu didorong dan ditunjukkan. Sebab tu Islam kaedah dia senang. Dari segi umur 7 hingga 10 itu adalah fasa kita didik dia untuk buat apa yang betul. Kalau you tak didik dia buat apa yang betul, dia tidak boleh membetulkan keadaan kehidupan apatah lagi ibadah dia. Maka saya pun struggle untuk memastikan ke-6 orang anak saya. Kan? Bayangkan semua latu-latu, kan? Semua lelaki. So itu cabaran. Mereka akan ikut siapa? Laki-laki. Ayah. So the moment I skip the process good example for them, so affected dia adalah pada anak. Maka sebab tu tidak jalan, tidak ada benda lain, tunjukkan teladan pada mereka. Kadang bangun subuh tak larau, kita nak bangun Ustaz. Kadang macam nak guling tidur mayang kat rumah kan. Tapi fikir anak. Kalau aku pun penyegan tak relax punya, depa double tak relax nanti. So kadang-kadang kita sebagai mak ayah ni, akhlak kita ni sebab kita nak tunjuk kepada anak itu pun adalah satu kebaikan. Dan salah satu benda yang saya pun buat adalah tuan-tuan nanti printkan satu checklist solat anak-anak. Kita bantulah. Kita mak ayah kena participate juga. Bukan takat anticipate, terlibat terus dalam apa yang mereka pergerakan ataupun aktiviti anak-anak. Print terus sembahyang 5 waktu tambah dengan solat duha. Kalau dia sembahyang 5 waktu, ada dia punya reward dia tambah dengan duha, tambah lagi reward. Sebab sistem reward and punishment kepada budak-budak ni sangat penting. Macam mana kita buat bila anak kita puasa penuh, kita bagi duit raya, tengok dia pulun sungguh. Kadang-kadang sampai lembek pun tak mau makan. Sebab apa? Nak kepada reward. Itu Nabi ajak kita. Nabi SAW suka bagi hadiah kepada budak-budak, kanak-kanak, sebila dia buat satu benda yang baik, menunjukkan teladan. So kita do the same thing yang dah pembuktian dibuat oleh Nabi SAW. Sadikis tu lah Nabi buat, bukan kita buat. So kita ikutlah. Macam saya pun, kita bagi budak-budak main semayang dekat masjid kami, bagi RM5. Beratus budak yang sekarang ni Ustaz, soft kanak-kanak lebih ramai daripada seorang tua-tua. Pening kita masjid, satu saja masjid lah kot yang orang budak-budak lagi ramai pada orang tua-tua. Kita main dengan reward and punishment. Baik sediakan makan untuk mereka dan sebagainya. Jadi untuk anak-anak, sediakan satu checklist. Kalau macam ni, anak-anak ni lekat kat pintu mereka. Setiap hari dia akan tanda. Kurang dia akan tahu kat mana. Yang kedua adalah
yang kita boleh bantu adalah cerita kat dia tentang kelebihan-kelebihan ni. Tak perlu cerita sekaligus, cerita sikit-sikit. Agar dia boleh proses itu, data dia, RAM dia akan masuk sikit-sikit, proses itu, processing itu 3-4 tahun itu akan menjadikan satu teladan yang baik untuk mereka. This is trust the process. Ini bukan penyokong Arsenal seperti ustaz kita. Trust the process. Percayalah, masa itu akan mendidik mereka dengan cara kita tak berputus asa lah. Sebagai mak ayah ni, ubat kita jangan putus asa lah. Selok-lak mana pun mereka, itu adalah cerminan kita. Tuan-tuan pun lok-lak tak? Saya dulu lok-lak lah, nak harapkan kita dulu perangai kecil-kecil dekat ke anak meninggal, kita nak jaga kan. Seperti sabarnya ibu dan ayah kita, sepertilah sabarnya kita kepada anak-anak kita, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi besar sebenarnya pengorbanan yang dilakukan oleh pihak Madat ni sebenarnya. Kadang-kadang kita lihat, memang Ustaz katakan tadi, soft kanak-kanak lebih ramai pada soft dewasa. Tapi jangan kita lupa, kanak-kanak ini juga satu hari nanti akan jadi dewasa, dan insya-Allah mereka inilah yang akan memeriahkan rumah-rumah Allah di masa hadapan kelak, insya-Allah. Jadi jom kita balik dengan soalan berikutnya Ustaz. Soalan merangkumi kesimpulan untuk tajuk kita pada hari ini daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan warga tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, di tahun 2016 viral tentang seorang pelajar tahun 1 di Kelantan yang akan mendirikan solat sunat duha di waktu rehat persekolahan sesi pagi. Bila ditanya, pelajar itu menjelaskan itu adalah amalan di rumah dan telah diajar mengenainya sejak kecil. Masya Allah. Mohon pendapat Ustaz tentang kejayaan parenting skill yang menekankan bukan sahaja amalan wajib, malahan amalan sunat ini. Terima kasih Ustaz. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Intan Zurina kita untuk soalan yang subhanallah sangat luar biasa. Yang berlaku diviralkan pada tahun 2016. Saya masih ingat lagi keadaan tu. Saya baru balik Mesir waktu tu bila kes ni berlaku. Adik Muhammad Amsyar, adik Haziq Amsyar ini daripada Kelantan. Masya Allah, dia di sekolah kebangsaan Sultan Ismail 1. Ni saya detail ingat. Jadi apa yang berlaku adalah dia ni, orang lain keluar pergi rehat Ustaz. Dia pergi surau semayang seorang-seorang. Darjah 1 Ustaz. Darjah 1. Ini bukan boleh dilakonkan Ustaz. Percayalah, kalau untuk nak buat konten tahun 2023 mungkin ada orang buat. 2019 Ustaz belum ada konten-konten yang orang buat sedemikian rupa. Lah mungkin ada lah yang jenis lolak-lolak ni dia buat konon dia semayang, padahal itu lakonan yang dibuat. Tetapi untuk saya rasa zaman tu tak wujud, takkan berlaku. Ustaz, ini kisah benar Ustaz, kisah benar. Yang kata akhlak untuk ni dia tak boleh dilakonkan. Dia datang sendiri daripada siapa yang dia tengok atau siapa yang menjadi motivation line utama as a frontliner hidup dia. Budak-budak. Saya sebut Ustaz tadi, di masjid kita buat geng budak masjid. Ustaz, dalam 500 pendaftaran budak, Ustaz agak-agak siapa yang paling domination tak tinggal semayang berjemaah di masjid? Budak-budak Budak-budak tu agak-agak Ustaz, anak saya ke, anak siapa ke? Tak tahu anak siapa. Bukan anak saya. Bukan Ustaz. Tuan-tuan dirahmati Allah. Ni demi Allah. Demi Allah. Dua budak yang menjadi orang yang paling tinggi yang datang ke masjid, bahasa mudah tak miss lah setiap pagi, adalah yang pertama namanya Abdul Rahman Naufal, yang kedua Abdullah Faqih. Apa persamaan pada dua orang budak ni? Faqih dan Naufal ini berbinkan Muhammad Murtada. Saya cek Ustaz, saya tak tahu kata dia orang yang paling banyak. Cek, saya tengok nama dia orang dalam sistem. Kita buat sistem, budak-budak akan scan. Lelek mata Ustaz. Muhammad Murtada tu siapa dia? Arwah abang pada pengasas lah. Pengasas Murtada Dakwah Center tu dia. Arwah dah tak ada 5 tahun. Tinggalkan. Tapi Allah bagi pada anak-anak dia. Tuan-tuan, anak-anak dia tak boleh lakon benda tu. Kalau sekadar mata-mata untuk nak kepada duit, dia pun dah ada duit dah. Apa yang menjadi motivasi mereka untuk masjid? Mereka Abdul Rahman Naufal baru umur 10 tahun. Faqih baru umur 7 tahun, 8 tahun. Untuk nak memaksa mereka, tak ada mak ayah boleh paksa, percayalah. Tetapi walaupun mereka sempat hanya beberapa tahun hidupnya dengan almarhum Ustaz Murtada, tapi itulah akhlak yang mereka dah capture awal dah. Dan sampai hari ni walaupun kecil, pagi-pagi kalau Ustaz pergi, dia kayu basikal, main maghrib isyak, pakai mai setiap hari.
Saya minggu lepas saya sembahyang sebelah Faqih. Dia tidur dengan saya, dia sandak dengan saya punya letih dia, tapi nak juga datang ke masjid. Saya tanya, Faqih Abi dengan Mi Faksa ke? Tak, dia kata Faqih nak datang. Lepas tu bila kita tengok dalam kehidupan, tak boleh berlakon Ustaz benda tu. Adik Amsyar Haziq disebut 2016 tadi. That's the moment saya rasa tahniah kepada mak ayah. Saya kalau diminta pada saya lah sebagai seorang ayah, saya tak minta anak saya untuk dia hebat dalam apa-apa benda lain, melainkan kalau boleh jaga ibadah dah cukup dah. Kalau takdirkan saya abang kat anak saya Fatih Fari Fahim Fari anak saya semua. Dia kata kalau Allah takdirkan ni Walid nak akhlak yang baik. Walid tak mau dengar kamu bergaduh dengan orang, kamu ni orang. Tak apalah, Allah takdir kalau slow sikit belajar pun Walid tak marah. Yang penting kamu dah usaha, kalau tak boleh tak apa, usaha lagi. Tetapi kalau dalam bab akhlak, no tolerate. Benda itu salah. Benda itu salah. Jadi apa yang kita buat Ustaz bukan untuk kita, tapi untuk perjalanan anak-anak kita jadikan sebagai cerminan teladan. Jadi almarhum, kalau almarhum ada, dia akan mesti sonok tengok apa yang anak-anak dia buat lah. Demi Allah, itu fakta yang saya tidak tipu, yang memang mereka sendiri buat setiap hari. Dan saya pun tak sekonsisten mereka. Saya yang kita dulu dah besar ni pun tak boleh buat. Jadi saya rasa itulah kesimpulan. Minta maaf lah, moga Allah bagi manfaat. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, menunjukkan kepada kita akhlak yang baik, rezeki dan juga setiap amal kebaikan ibadah yang kita lakukan oleh anak-anak kita itu semuanya bermula daripada kita sebagai ibu ayah. Kita tunjuk tauladan yang baik, insya-Allah anak-anak kita juga akan menjadi. Jadi saudara sekalian, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanya Ustaz pada hari ini. Boleh untuk saksikan semula di Facebook Tanya Ustaz TV3 dan juga melalui tonton.com.my. Dan saya dan Luqman mohon maaf sekiranya terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap tutur kata. Mohon kita bertemu lagi dalam episod rancangan Tanya Ustaz biar tahu yang kiru. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.